Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada video kali ini untuk kita sama-sama menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Lughatul Arabiyyah ataupun Bahasa Arab tahun 1 dengan merujuk buku teks pada muka surat 19, yang mana pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sebutan huruf to. Huruf to. Ini adalah huruf to. Huruf to disebut dengan tebal. To. To. Berbeza dengan huruf ta. To. Di tanpa menguasa, mari kita lihat sebutan huruf to dalam pelbagai baris dengan harakat yang pendek. To berbaris atas ataupun berbaris fathah disebut dengan bunyi to. 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 Tabibun. To. Tabibun. Kita lihat contoh perkataan tabibun. Ada tak huruf to yang berbaris fathah? Ada, iaitu di awal ini. To. Tabibun. Apa makna tabibun? Tabibun bermakna doktor. Kemudian to berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Ti. Sebut dengan tebal. Ti. Ti. Contoh perkataannya tomatimun. Tomatimun. Dalam perkataan tomatimun terdapat huruf to yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah, iaitu di tengah-tengah ini yang berwarna merah ni Ti. Tomatimun. Apa makna tomatimun? Tomatimun bermakna tomato. Kemudian kita lihat to berbaris dhammah ataupun baris hadapan. Tu. Tu. Tuyurun. Tuyurun. Dalam perkataan tuyurun terdapat huruf to yang beri dhammah atau berbaris hadapan, iaitu di awal perkataan ini Tu. Tuyurun. Mari kita ulang menyebut huruf to dalam berbagai baris dalam harakat yang pendek. To, ti, tu. To, ti, tu. Kemudian dilihat pula huruf to dalam berbagai baris yang disebut dengan harakat yang panjang. Mari kita lihat yang pertama. To. To. To disebut dengan panjang apabila to yang berbaris fathah ataupun baris atas selepasnya terdapat huruf alif yang tiada baris, maka ia disebut dengan panjang. To. Qitarun. Qitarun. Dalam perkataan qitarun terdapat huruf to yang berbaris fathah ataupun berbaris atas disebut dengan harakat yang panjang, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. To. Qitarun. Baiklah. Apa makna qitarun? Qitarun bermakna kereta api. Qitarun bermaksud kereta api. Dan kita lihat to yang berbaris bawah disebut dengan harakat yang panjang. Ti. Ti. Mengapa disebut ti ini dengan panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Ti. Fatirun. Fatirun. Dalam perkataan fatirun terdapat to yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah disebut dengan panjang, iaitu di tengah-tengah ini. Ti. Fatirun. Apa makna fatirun? Fatirun bermakna roti canai. Fatirun bermaksud
roti canai. Kemudian kita lihat pula to yang berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan yang disebut dengan harakat yang panjang. Tu, tu. Mengapa tu disebut dengan panjang? Kerana selepas huruf to ini terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Tufanun, tufanun. Dalam perkataan tufanun ini terdapat huruf to yang berbaris hadapan dan disebut dengan harakat yang panjang, iaitu di awal perkataan ini. Tufanun. Baik. Ma makna tufanun? Tufanun bermakna ribut atau taufan. Maksud kataan tufanun ialah ribut atau taufan. Jadi, mari kita cuba mengulangi huruf to yang disebut dalam pelbagai baris dengan harakat yang panjang. To, ti, tu, to, ti, tu. Jadi, begitulah sebutan huruf to dalam berbagai baris, sama ada yang disebut dalam harakat yang pendek atau harakat yang panjang. Di bahagian bawah ini, seperti biasa, mari kita lihat kaedah dan cara penulisan huruf to. Dalam menulis huruf to, terdapat 3 pergerakan, iaitu yang pertama, bermula dari tengah, di bawah, naik ke atas, melengkok ke atas. Kemudian langkah yang kedua, diturunkan ke bawah, dipertemukan dengan titik permulaan tadi. Dan langkah yang ketiga ialah dengan membuat tiang huruf to daripada atas ke bawah. Mari kita cuba lagi sekali. 1, 2 dan 3. Pastikan penulisan huruf to mestilah ditulis di atas garisan. Begitulah kaedah dan cara penulisan huruf to. Mari kita lihat huruf seterusnya, iaitu huruf zo. Huruf zo. Huruf zo mempunyai bentuk mirip seperti huruf to. Tetapi terdapat perbezaan, iaitu huruf zo mempunyai titik di atas. Zo. Zo. Huruf zo disebut dengan menemukan hujung lidah kita dengan hujung gigi atas. Sebelum menyebut huruf zo, pastikan lidah kita di hujungnya menyentuh di bahagian hujung gigi. Zo. Zo. Dan ia disebut dengan tebal. Berbeza dengan huruf zal. Cara sebutannya sama, tetapi yang membezakan keduanya ialah huruf zo disebut dengan tebal. Jadi mari kita lihat sebutan huruf zo dalam pelbagai baris dengan harakat yang pendek. Zo berbaris atas ataupun berbaris fathah berbunyi zo. Zo. Bu zotun. Bu zotun. Dalam perkataan bu zotun terdapat huruf zo yang berbaris atas disebut dengan harakat yang pendek. Zo, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Zo. Bu zotun. Bu zotun. Ma makna bu zotun? Bu zotun bermakna ais krim.
Kemudian kita lihat huruf dha berbaris kasrah atau berbaris bawah. Zi, zi. Zilalun, zilalun. Dalam perkataan zilalun terdapat huruf dha yang berbaris kasrah atau berbaris bawah, iaitu di awal perkataan ini. Zi, zilalun, zilalun. Ma makna zilalun? Zilalun bermakna bayang-bayang. Zilalun bermaksud bayang-bayang. Kemudian kita lihat huruf dha berbaris hadapan atau berbaris dhammah yang berbunyi zu, zu. Zurufun, zurufun. Dalam perkataan zurufun terdapat huruf dha yang berbaris dhammah atau berbaris hadapan, iaitu di awal perkataan ini. Zu, zurufun, zurufun. Ma makna zurufun? Zurufun bermakna sampul surat. Zurufun bermaksud sampul surat. Jadi mari kita ulang sebutan huruf dha dalam pelbagai baris disebut dengan harakat yang pendek. Dha, zi, zu. Dha, zi, zu. Dan mari kita lihat huruf dha yang disebut dalam pelbagai baris dengan harakat yang panjang. Yang pertama, dha, dha. Mengapa dha ini disebut dengan panjang? Kerana huruf dha yang berbaris fathah ataupun berbaris atas, selepasnya terdapat huruf alif. Dha, adhafiru, adhafiru. Dalam perkataan adhafiru terdapat huruf dha yang disebut dengan harakat yang panjang dan juga berbaris atas, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Dha, adhafiru. Ma makna adhafiru? Adhafiru bermakna kuku. Adhafiru bermaksud kuku. Kemudian mari kita lihat yang seterusnya. Dha berbaris bawah ataupun berbaris kasrah disebut dengan harakat yang panjang. Zi, zi. Kenapa zi ini disebut dengan panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Zi, zi. Nazifun, nazifun. Dalam perkataan nazifun terdapat huruf dha yang berbaris bawah ataupun berbaris kasrah disebut dengan harakat yang panjang, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Zi, nazifun, nazifun. Ma makna nazifun? Nazifun bermakna bersih. Nazifun bermaksud bersih. Kemudian kita lihat pula huruf dha yang berbaris hadapan disebut dengan harakat yang panjang. Zu, zu. Mengapa zu ini disebut dengan harakat yang panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Zu, mahzurun, mahzurun. Dalam perkataan mahzurun terdapat huruf dha yang berbaris hadapan atau berbaris dhammah yang disebut dengan harakat yang panjang,
Iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Zu, mahzurun, mahzurun. Ma makna mahzurun? Mahzurun bermakna larangan. Jadi mari kita ulang sebut huruf za yang disebut dalam pelbagai baris dengan harakat yang panjang. Za, zi, zu, za, zi, zu. Jadi begitulah sebutan huruf za yang disebut dalam pelbagai baris dengan harakat yang pendek dan yang panjang. Kemudian mari kita lihat cara dan kaedah penulisan huruf za. Huruf za ditulis dengan 3 langkah juga, sama seperti huruf ta. Mari kita lihat langkah yang pertama bermula dari tengah, naik ke atas, kemudian dilengkokkan ke bawah, dan langkah yang ketiga adalah tiangnya, sama seperti huruf ta. Mari kita cuba sekali lagi. 1, 2 dan 3. Jangan dilupa untuk menulis titik za di atas huruf za, dan pastikan tulisan huruf za mestilah berada di atas garisan. Begitulah cara dan kaedah penulisan huruf za. Jadi Ustaz rasa cukup setakat itu saja pembelajaran kita pada video kali ini. Ustaz harap kamu dapat berlatih menyebut huruf ta dan za dalam pelbagai baris dengan harakat yang pendek dan panjang, dan dapat berlatih menulis huruf ta dan za dengan betul. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma makna mahzurun? Mahzurun bermakna larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada video kali ini untuk kita sama-sama menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Lughatul Arabiah ataupun Bahasa Arab tahun 1 dengan merujuk buku teks pada muka surat 19, yang mana pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sebutan huruf ta. Huruf ta. Ini adalah huruf ta. Huruf ta disebut dengan tebal. Ta. Ta. Berbeza dengan huruf ta. Ta. Di tanpa menguasa, mari kita lihat sebutan huruf ta dalam pelbagai baris dengan harakat yang pendek. Ta berbaris atas ataupun berbaris fathah disebut dengan bunyi ta. 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 Tabibun. Ta. Tabibun. Kita lihat contoh perkataan tabibun. Ada tak huruf ta yang berbaris fathah? Ada, iaitu di awal ini. Ta. Tabibun. Ma makna tabibun? Tabibun bermakna doktor. Kemudian ta berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Ti. Sebut dengan tebal. Ti. Ti. Contoh perkataannya tamatimun. Tamatimun. Dalam perkataan tamatimun terdapat huruf ta yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah, iaitu di tengah-tengah ini yang berwarna merah ni. Ti.
Tomatimun. Ma makna tomatimun? Tomatimun bermakna tomato. Kemudian kita lihat to berbaris dhammah ataupun baris hadapan. Tu. Tuyurun. Dalam perkataan tuyurun terdapat huruf to yang beri dhammah atau berbaris hadapan, iaitu di awal perkataan ini ya. Tuyurun. Mari kita ulang menyebut huruf to dalam berbagai baris dalam harakat yang pendek. To, ti, tu. To, ti, tu. Kemudian lihat pula huruf to dalam berbagai baris yang disebut dengan harakat yang panjang. Mari kita lihat yang pertama. To disebut dengan panjang apabila to yang berbaris fathah ataupun baris atas selepasnya terdapat huruf alif yang tiada baris, maka ia disebut dengan panjang. To, qitarun. Dalam perkataan qitarun terdapat huruf to yang berbaris fathah ataupun berbaris atas disebut dengan harakat yang panjang, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. To, qitarun. Baiklah. Ma makna qitarun? Qitarun bermakna kereta api. Qitarun bermaksud kereta api. Dan kita lihat to yang berbaris bawah disebut dengan harakat yang panjang. Ti. Mengapa disebut ti ini dengan panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Ti. Fatirun. Dalam perkataan fatirun terdapat to yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah disebut dengan panjang, iaitu di tengah-tengah ini. Fatirun. Ma makna fatirun? Fatirun bermakna roti canai. Fatirun bermaksud roti canai. Kemudian kita lihat pula to yang berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan yang disebut dengan harakat yang panjang. Tu. Mengapa tu disebut dengan panjang? Kerana selepas huruf to ini terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Tufanun. Dalam perkataan tufanun ini terdapat huruf to yang baris hadapan dan disebut dengan harakat yang panjang, iaitu di awal perkataan ini. Tufanun. Baik. Ma makna tufanun? Tufanun bermakna ribut atau taufan. Maksud kataan tufanun ialah ribut atau taufan. Jadi, mari kita cuba mengulangi huruf to yang disebut dalam pelbagai baris dengan harakat yang panjang. To, ti, tu, to, ti, tu. Jadi, begitulah sebutan huruf to dalam berbagai baris, sama ada yang disebut dalam harakat yang pendek atau harakat yang panjang. Di bahagian bawah ini, seperti biasa, mari kita lihat kaedah dan cara penulisan huruf to. Dalam menulis huruf to, terdapat 3 pergerakan, iaitu yang pertama,
bermula dari tengah, di bawah, naik ke atas, melengkok ke atas. Kemudian langkah yang kedua, diturunkan ke bawah, dipertemukan dengan titik permulaan tadi. Dan langkah yang ketiga ialah dengan membuat tiang huruf ta daripada atas ke bawah. Mari kita cuba lagi sekali. 1, 2 dan 3. Pastikan penulisan huruf ta mestilah ditulis di atas garisan. Begitulah kaedah dan cara penulisan huruf ta. Mari kita lihat huruf seterusnya, iaitu huruf za. Huruf za. Huruf za mempunyai bentuk mirip seperti huruf ta. Tetapi terdapat perbezaan, iaitu huruf za mempunyai titik di atas. Za. Za. Huruf za disebut dengan menemukan hujung lidah kita dengan hujung gigi atas. Sebelum menyebut huruf za, pastikan lidah kita di hujungnya menyentuh di bahagian hujung gigi. Za. Za. Dan ia disebut dengan tebal. Berbeza dengan huruf zal. Cara sebutannya sama, tetapi yang membezakan keduanya ialah huruf za disebut dengan tebal. Jadi mari kita lihat sebutan huruf za dalam pelbagai baris dengan harakat yang pendek. Za berbaris atas ataupun berbaris fathah berbunyi za. Za. Buzatun. Buzatun. Dalam perkataan buzatun terdapat huruf za yang berbaris atas disebut dengan harakat yang pendek. Za, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Za. Buzatun. Buzatun. Ma makna buzatun? Buzatun bermakna ais krim. Kemudian kita lihat huruf za berbaris kasrah atau berbaris bawah. Zi. Zi. Zilalun. Zilalun. Dalam perkataan zilalun terdapat huruf za yang berbaris kasrah atau berbaris bawah, iaitu di awal perkataan ini. Zi. Zilalun. Zilalun. Ma makna zilalun? Zilalun bermakna bayang-bayang. Zilalun bermaksud bayang-bayang. Kemudian kita lihat huruf za berbaris hadapan atau berbaris dhammah yang berbunyi zu. Zu. Zurufun. Zurufun. Dalam perkataan zurufun terdapat huruf za yang berbaris dhammah atau berbaris hadapan, iaitu di awal perkataan ini. Zu. Zurufun. Zurufun. Ma makna zurufun? Zurufun bermakna sampul surat. Zurufun bermaksud sampul surat. Jadi mari kita ulang sebutan huruf za dalam pelbagai baris disebut dengan harakat yang pendek. Za, zi, zu. Za, zi, zu.
Dia mari kita lihat huruf dha yang disebut dalam pelbagai baris dengan harakat yang panjang. Yang pertama, dha. Dha. Mengapa dha ini disebut dengan panjang? Kerana huruf dha yang berbaris fathah ataupun berbaris atas, selepasnya terdapat huruf alif. Dha. Adhafiru. Adhafiru. Dalam perkataan adhafiru terdapat huruf dha yang disebut dengan harakat yang panjang dan juga berbaris atas, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Dha. Adhafiru. Ma makna adhafiru? Adhafiru bermakna kuku. Adhafiru bermaksud kuku. Kemudian mari kita lihat yang seterusnya. Dha berbaris bawah ataupun berbaris kasrah disebut dengan harakat yang panjang. Zi. Zi. Kenapa zi ini disebut dengan panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Zi. Zi. Nazifun. Nazifun. Dalam perkataan nazifun terdapat huruf dha yang berbaris bawah ataupun berbaris kasrah disebut dengan harakat yang panjang, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Zi. Nazifun. Nazifun. Ma makna nazifun? Nazifun bermakna bersih. Nazifun bermaksud bersih. Kemudian kita lihat pula huruf dha yang berbaris hadapan disebut dengan harakat yang panjang. Zu. Zu. Mengapa zu ini disebut dengan harakat yang panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Zu. Mahzurun. Mahzurun. Dalam perkataan mahzurun terdapat huruf dha yang berbaris hadapan atau berbaris dhammah